وعلى بك وعلى أهلك وعلى المسلمين أعوذ بك من شر ما صنعت إنك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mulia dan selama-lamanya merafaqkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman amal kita. Satu nikmat yang mana Allah berikan kepada siapa yang aku kehendaki saja. Dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Dan iman ini mestilah ada penterjemahannya. Amanu wa amilus solihat. Bila kita memiliki ataupun dikurniakan satu nikmat, maka tak terhenti di situ jemaah sekalian. Maka tindakan seterusnya adalah kita menikmati nikmat tersebut. Dengan apa cara menikmati nikmat tersebut? Dengan amalan. Melaksanakannya dengan nikmat iman tadi. Lalu antara terjemahan nikmat iman itu adalah dengan mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila al-akhirah. Hanya saja yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah yang beriman. Allah nyatakan dalam surah Taubah ayat 18. Disebut iman, terjemahnya amal.
menterjemahkan iman itu dengan amal. Lalu kita akan mendapati ataupun kita akan merasai halawatul iman, kemanisan iman. Iman yang tidak diterjemahkan dengan amal, maka tidaklah kita mendapat merasai iman itu. Seperti buah yang tidak dimakan isinya. Sebagai contoh tamsilan, kalau kita ambil tamsil tentang kerengga, janganlah kita jadi seperti kerengga yang hanya mengurungi buah tapi tidak merasai manisnya isinya. Dia mengurung, dia ada duduk kat buah, duduk kat luar. Buah rambutan sebagai contoh, dia duduk kat luar tapi tak rasa isi. Jadi isinya itu adalah dengan kita merasai dengan menterjemahkan. Maknanya kedua-duanya mesti digandingkan. Itulah menterjemahkan iman-iman dengan amal yang dilakukan kerana iman. Hari ini malam kita datang kerana iman. Kita menyambut Maulid Rasul kerana iman. Kita nak menikmati iman kita itu dengan menterjemahkan amal yang kita nak lakukan. Jadi jemaah yang mulakan Allah SWT, dalam kita nak meneruskan hidup ini, berbaki tidak tahu berapa lagi, wallahu ta'ala alam. Mati itu tidak mestinya itu atau sakit. Mati itu sifatnya ajal. Sampai ajal mati. Apatah lagi di akhir zaman, banyak kematian-kematian yang mengejut. Sekali meninggal 100 orang, 200 orang. Di bencana baru ni di Maghribi 5,000, 10,000 hilang. Allah, itu tak kira umur. Covid baru-baru ni pun sama. Jadi berbaki umurnya tak tahu berapa lagi ni, mari kita nikmati nikmat iman yang Allah berikan tak pada semua orang. Dengan kita menghayati antaranya perbahasan Syama'il Muhammadiyah ini, maja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membincangkan dalam bab ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang seterusnya, yakni hadis yang ke-162. Anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail faqalat kana yanamu awwal al-lail thumma yaqum fa idza kana min as-sahar awtar thumma ata firashahu fa idza kana lahu hajah alamma bi ahlihi fa idza sami'a al-adhan wasab fa in kana junuban wa fadha alayhi min al-ma' wa illa al-tawaddu' wa kharaja ila as-salah. Yang bermaksud Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat malam, kalau hadis yang sebelumnya 161 itu solat, yakni solat saja, melakukan solat sehingga kaki baginda bengkak. Suka saya tekankan di sini dalam bab ibadat, sebut ibadat di sini Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala alaihi. Imam Tirmizi menyusun hadis ni, kalau kita lihat dimulakan dengan solat. Waktu solat umum. Di bawah ni solat lagi, solat malam pula, insya-Allah. Jadi ibadat ni boleh ditarifkan kalau kita lihat secara literal, luarannya. Sebut ibadat solat. Secara literal, harfiah, tengok saja ibadat solat. Sebab tu kalau kita lihat ketika Isra wal Mi'raj, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, solat ni disyariatkan, ditaklifkan kepada mukallaf itu kalau ikutkan 50 waktu. 132 50 waktu dimasukkan 50 waktu sehari semalam. Kalau darab 2 paling minimum subuh rakaat 100 rakaat kita kena siapkan dalam masa sehari semalam. Itu tolak tidur. Kalau tak tolak tidur memang sekalian,
Kalau saja saya saja songak secara kasar, setiap setengah jam waktu solat, tak tidur. Makanya Bilal duduk kat mikrofon macam itu lah, nak tunggu azan. Ibu-ibu di belakang sana bertelekung. Memang setengah jam kita tak mana. Tapi kerana ihsan dan Nabi SAW turun naik minta ihsan, kurangkan rakaat atau kurangkan waktu solat, maka tinggallah 5 waktu. Walaupun begitu, setiap satu itu digandakan 10 gandaan juga, maka tetap 50 waktu sebenarnya dapat. Baik, maka ibadat ni solat. Memang ibadat itu solat. Kalau ikutkan secara dasar, solat memang din tiang agama. Jadi kalau tanya macam mana kita nak memperkasakan ibadat, maka memperkasakan solat. Di mana kalau ikutkan yang utama solat, afdal solat itu di masjid, jamaah. Hadis yang seterusnya ini cerita tentang solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam. Kemudian baginda bangun pada tengah malam. Apabila waktu sahur telah tiba, baginda melakukan solat witir. Setelah itu baginda kembali ke tempat tidur. Sekiranya baginda berhajat kepada isterinya, baginda akan mendatangi. Apabila baginda mendengar azan, baginda terus bangun. Jika baginda dalam keadaan berjunub, baginda pun mandi. Jika tidak, baginda akan berwuduk dan keluar melakukan solat. Takhrij atau tafsiran hadis. Yang pertama, hadis ini menceritakan kaifiat ibadah Nabi SAW pada malam hari, iaitu baginda tidak memulakan solat malam dari awal malam. Tidak. Maknanya malam pecah bertiga bahagian. Kira awal malam ni kira dah start awal lah ni sebenarnya maghrib kan. Maghrib masuk ke 12, 1 pecah pada 3. Sepertiga, 1/3 kata. 2/3, 3/3. Maka di awal malam Nabi tidak memulakan solat malam dari awal malam, akan tetapi baginda akan tidur terlebih dahulu kemudian bangun mengerjakan solat. Baginda juga tidak menyambung solat malamnya dengan solat subuh, akan tetapi memisahkan antara kedua-duanya dengan tidur semula sebelum masuk waktu subuh. Ini kita dah belajar bab tidur Nabi SAW. Ada kaedah tidur. Kalau Nabi tidur betul, maknanya tidur awal lah, awal malam. Nabi mengiring belah kanan, tangan belah kanan, mana tangan kanan ini di atas pipi terus. Tapi kalau lepas Nabi dah bangun, kemudian Nabi qiyam, Nabi solat, kemudian Nabi tak terus lajak ke subuh. Yang kita kan biasa alang-alang ni, tunggulah bawa sekali, tak jadi masalah pun. Tapi ini kaedah Nabi. Maka di situ Nabi pun tidur seketika. Bagaimana cara Nabi tidur seketika sebelum nak tunggu subuh tu? Maka Nabi tompang tangan. Tidur macam ni, mengiring juga belah kanan, tapi kali ni kuk dengan siku begitu. Sementara menunggu masuknya solat subuh. Khair. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengajar cara pembahagian malam yang terbaik, iaitu tidur terlebih dahulu pada separuh malam yang awal, kemudian bangun mengerjakan solat dengan tempoh 1/3 malam, dan tidur semula sebelum masuk waktu subuh dalam tempoh 1/6 malam. Hadis yang dimasukkan ialah, dan satu hadis lain, mafhum hadis, solat malam yang paling disukai Allah ialah solat Nabi Daud AS. Baginda tidur pada separuh malam yang awal, kemudian baginda bangun mengerjakan solat pada 1/3 malam selepas tidur tadi, dan baginda tidur semula pada 1/6, yakni sebelum masuk waktu subuh, setengah jam sebelum subuh. Tidur sekejap, kena bangun. Baik, itu pecahan maskinan. Ini pembahagian kita belajar bagaimana Nabi SAW membahagikan malam untuk ibadah. Baik. Yang seterusnya, dalam hadis di atas yang tersebut tadi, hadis yang dibacakan tadi, Nabi SAW mengerjakan solat witir pada akhir malam. Manakala dalam hadis yang lain, Nabi menggalakkan solat witir dilakukan sebelum tidur.
Dalam bab witir ni ada, kalau hadis yang kita bacakan ini memang Nabi akan lakukan witir pada akhir. Dan ada hadis yang diriwayat yang lain Nabi menggalakkan pula solat witir dilakukan sebelum nak tidur. Kisah waktu bila nak tidur tu solat witir dulu. Takut kita tak terbangun contoh. Ada bangun yakin maka bolehlah solat witir di pengakhiran. Kalau dah solat awal kemudian bangun nak solat, maka tiada witir 2 kali lah, sekali saja. Di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tambahan yang menceritakan Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Maksudnya teman setiaku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memesan kepadaku 3 perkara agar aku sentiasa menjaganya. Yakni yang pertama ayami min kulli syahr, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Wa raka'atir duha, mengerjakan 2 rakaat solat duha. Wa an utira qabla an anam, menunaikan solat witir sebelum aku tidur. Ini yang kata hadis yang kita bacanya ni, hadis yang Nabi SAW melambatkan mengakhirkan witir adalah hadis yang Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini jemaah sekalian, setiap kali kita membaca hadis yang padanya ada amal, kita kena azam lah. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Macam itu. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Azamlah salah satu. Dapat semua, alhamdulillah. InsyaAllah, tabarakallah. Adapun kita niat pun pahala dah. Niat Allah, nak niat melaksanakan wasiat Nabi inilah. Nak niat pahala dah. Rugi kadang-kadang kita terlepas pahala niat. Contoh nak bangun malam witir ataupun nak solat kemudian nak malam, niat je lah. Niat. Jangan pakai niat saja. Ni cukuplah Ustaz, kita niat je lah setakat yang boleh. Itu memang dah sengaja dah. Awal-awal dah mundur. Ni memang ada tekad ni. Kurang-kurang dapat pahala niat. Jadi bila dengar tentang pesanan-pesanan begini, kena faham dalam hati azam yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak kaitkan dengan solat witir tadi. Wa an utira qabla an anam, yakni menunaikan solat witir sebelum aku tidur. Lepas pada ni kita sama-sama lah insya-Allah yang dah amalkan, alhamdulillah, insya-Allah, tabarakallah. Kalau ikutkan dalam Ramadan Al-Mubarak, antara yang kena melekat dengan kita ni, tahu apa jemaah sekalian, kenapa dalam Ramadan kita banyak solat witir tu, tarawih tu banyak rakaat. Sebenarnya antara yang mesti melekat adalah solat qabliyah, ba'diyah. Kerana fadilat qabliyah dan ba'diyah ini kalau ikutkan utama lebih besar pada solat tarawih. Tapi nak ajar, nak latih. Kemudian witir. Ni untuk kadang rugikan tarawih kita ni. Nampak kita kena rasakan mood Ramadan ni. Dah kena ada kan dah sampai sekarang ni. Mula 6 bulan sebelum dah ready. Kan? Jadi sayang kita dah banyak solat, kemudian kita tinggalkan witir. Rugilah. Kerana ia termasuk dalam wasiat Nabi SAW. Dan kalau nak dapatkan pahala semalaman itu bersama dengan membangunkan malam semalaman, maka kena habis bersama imam. Jangan tinggalkan imam. Kena azamlah Ramadan nanti ni. Habis tak apalah. Anggap boleh larat ikut 20, ikut yang 20, habis 3 kan? Yang penting nak ambil witir tu secara berjemaah. Adapun habis pada Ramadan, witir tu dibawa sikit terus jadi amalan jemaah sekalian. Azam insya-Allah. Jadi solat witir harus dikerjakan pada awal malam dan juga pada akhir malam. Jadi ada 2 lah. Ini tambahan hadisnya. Jika seorang itu bimbang tidak terjaga, maka dia bolehlah solat sebelum tidur. Eloklah ia menyegerakan witir itu. Khair. Baik. Dalam hadis yang seterusnya, dalam hadis yang ke-163,
Ani bin Abbas akhbaru annahu bata inda Maimunah wa ya khalatuhu qala fattaja'tu fi 'ardil wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر آية خواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى الشن المعلقة فتوضأ منها فحسن وضوء ثم قام يصلي قال عبد الله ابن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على الرأس ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Yang bermaksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan beliau pernah bermalam di rumah ibu saudaranya Maimunah, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan, aku berbaring memanjang sementara Rasulullah SAW berbaring melintang. Baginda tidur sehingga terjaga pada tengah malam, seketika sebelumnya atau seketika sesudahnya. Setelah bangun dari tidur, baginda menghilangkan kesan-kesan tidur dari wajah baginda. Lalu baginda membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian baginda berdiri dan menuju ke bekas air untuk berwuduk. Baginda menyempurnakan wuduk lalu menunaikan solat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pun berdiri di samping baginda, lalu baginda meletakkan tangan kanan baginda di atas kepalaku. Baginda memegang telinga kananku dan mengulasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat 2 rakaat, kemudian lagi 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 2 rakaat, sehingga 6 kali. Setelah itu baginda berbaring. Ketika terdengar azan, baginda bangun dan melakukan solat 2 rakaatnya ringkas. Kemudian baginda keluar dan menunaikan solat subuh. Tafsiran hadis. Hadis ini adalah seperti hadis sebelumnya, yaitu menceritakan kaifiat qiyamul lail. Mengikut yang dilakukan oleh Nabi, yaitu yang pertama, Nabi bangun beribadah pada waktu malam ketika malam masuk pertengahannya. Yang kedua, Nabi memulai dengan mengusap kesan tidur daripada wajahnya dan membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Dan yang ketiga, Nabi mengambil wuduk dengan sempurna. Dan yang keempat, Nabi melakukan solat 2 rakaat, yakni memberi salam setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali dan menutupnya dengan 1 rakaat. Jadi keseluruhan solat Nabi ketika qiyamul lail mengikut hadis di atas ialah 13 rakaat. Yang kelima, Nabi berhenti daripada solat malam sebelum masuk waktu subuh, iaitu baginda tidur atau berehat seketika sebelum masuk waktu subuh. Yang ketujuh, yang keenam, yang keenam, apabila masuk waktu subuh, Nabi melakukan solat sunat subuh secara ringkas sebanyak 2 rakaat di rumahnya.
Kemudian barulah baginda keluar mengerjakan solat subuh di masjid. Jadi di sini dimasukkan hadis yang ke 163 ini jelas terus. Pertama, melihat bilangan rakaat malam yang Nabi lakukan. Di sini kalau dikira, ulama kira, maka 13 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebanyak 6 kali. 6 kali, yakni 6 kali syad, yakni 12. Dan menutup dengan 1 rakaat. Jadi keseluruhan solat Nabi ketika qiyamul lail ada 13 rakaat. 13 rakaat ini termasuk di dalamnya 2 rakaat pembuka solat malam yang dilakukan secara ringkas. Ini dapat difahami berpandukan hadis, ini tambahan hadis yang sama mengikut lafaz yang ada di dalam Sunan Abu Daud, iaitu aku bermalam di rumah Nabi SAW ketika beliau bersama isteri Maimunah radhiyallahu anha. Baginda tidur sehingga apabila berlalu 1/3 malam atau separuh malam, baginda bangun dan menuju ke bekas berisi air lalu mengambil wuduk. Aku turut mengambil wuduk bersama baginda. Kemudian baginda bangun mengerjakan solat. Aku turut bangun dengan berdiri di sebelah kirinya. Baginda lalu mengalihkan ke sebelah kanannya. Baginda meletakkan tangannya ke atas kepalaku seolah-olah mengusap telingaku untuk menyedarkanku. Baginda menunaikan solat 2 rakaatnya ringan dengan membaca Ummul Quran, yakni surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kemudian baginda memberi salam. Kemudian baginda solat lagi sehingga 11 rakaat berserta witir. Kemudian baginda tidur semula. Kemudian Bilal tiba dan berkata pada baginda, solat wahai Rasulullah. Baginda pun bangun lalu mengerjakan solat 2 rakaat, yakni solat sunat subuh, dan kemudian mengerjakan solat subuh bersama orang ramai. Ini hadis matan yang lain, riwayat hadis yang sama tapi riwayat Sunan Abu Daud. Baik jemaah sekalian, maka di sini bila malam kita sudah tahu berapa rakaat yang kita nak lakukan. Kadang kita jelah mungkin kita ada dah kaedah, dia tahu dah nak solat, ulama dah ajar mudah solat hajat, kemudian solat taubat kan, kemudian solat lagi. Kadang-kadang berfikir kali nak buat ni ya. Jadi kat sini jelas dalam perbahasan di sini, yakni termasuk dengan witir 13 rakaat. Insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Jadi di sini kita sambung sikit sebelum kita tutup nanti dengan bersama-sama untuk kita salawat adnan salawat kita hidupkan bulan Nabi SAW ini. Kita tutup nanti dengan salawat pada Fadil Ustaz untuk mengetuai nanti salawat adnan, insya-Allah. Khair. Maka di sini kalau kita lihat sekilas kesimpulan pada pembahasan hadis yang ke-163 ni, ada takhrij lagi nanti kita sambung kemudian. Baik, yang pertama kalau kita lihat jelas solat malam Nabi SAW tu berapa rakaat, itu yang pertama. Dan berapa pembagian malam yang Nabi lakukan, itu yang kedua. Dan ibrah pula kita tengok pada ibrah ni. Kalau kita lihat Nabi SAW ni antara yang syariat khusus ya, iaitu khusus pada para Nabi dan terutama Nabi Muhammad SAW. Qiyamul Lail ni adalah wajib bagi Nabi, para Nabi lah. Baik. Satu Qiyamul Lail, keduanya solat. Nak beritahu jemaah sekalian, hubungan kita dengan Allah SWT itu kalau dilihat tentang syariat, kita tengok syariat adalah diukur dengan solat sebenarnya. Banyak solat seseorang itu adalah menunjukkan bagaimana hubungan akrab dia dengan Allah SWT. Jadi sebab itu perbahasan solat ni bukan perbahasan yang boleh dipandang mudah. Ambil mudah, buat mudah-mudah. Tak apalah, yang penting ni solat. Tidak kemaskinan. Satu-satunya syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW tidak melalui perantara Jibril alaihi salam. Itu direct daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solat itu, solat kalau lihat pada Nabi di sini kita baca Nabi SAW solat baik yang afdalnya sunat ataupun qabliyah ini ataupun ba'diyah di rumah. Nabi solat tu tadi, kemudian Nabi pergi ke masjid. Kalau ikutkan tak jauh lah jarak. Makam Nabi itu, mihrab itu lah masjid, dekat. Kita mungkin ada kekangan, tapi tak ada masalah, boleh. Cuma sampai rumah mungkin semangat ke apa, ke terlupa ke apa, kita solat siap-siap kat sini. Tapi nak bagi tahu ada dua rumah yang mesti dihidupkan dan menjadi nadi kepada kehidupan di dunia ni. Kalau tak ada dua rumah ni habis. Apa pertama, itulah rumah yang dirujuk kepada masjid, rumah Allah, Baitullah. Dan di dalamnya dibangunkan syariat solat.
solat yang terbaik itu, yang wajib itu di masjid. Khalifah atau qawam ar-rijal itu mestilah menjadi orang penting yang menjadi benteng pertahanan, soft. Tiada soft ni, soft ini adalah ibarat susunan perang. Hilang satu soft, maka kita ibarat tentera, kita makin sikit. Benteng kita kalau makin banyak, itu namanya kekuatan. Sebab tu orang kafir, iblis ketuanya, dajjal naik presidennya, dia akan buat kita sibuk di luar sehingga kita tidak melihat pentingnya rumah Allah, mengimarakan. Jadi macam mana pun mesti kita beri keutamaan. Dan saya hutang jawapan dengan Ustaz untuk jawab satu prinsip tentang bagaimana kaifiat pengimarahan, untuk kita lihat masjid ini mesti diperkasakan dengan sepenuhnya. Sebab ibadat yang diletakkan pada Rasulullah SAW ini dimulai dengan solat. Solat mesti dikait dengan masjid. Orang beriman, orang Islam solat. Semua orang Islam boleh solat, tapi orang beriman solatnya di masjid. Bukan senang. Kaitannya berat, sebab masjid dikait dengan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi solat boleh, tapi di masjid itu ciri orang beriman, solat di masjid. Baik. Maka di sini kita boleh nampak bagaimana banyaknya solat. Banyakkan sujud, kalau bahasa mudahnya, kalau sebut solat mungkin kita tak nampak, tapi sebenarnya banyak sujud itu menandakan dia ni dekat dengan Allah. Jadi bersyukur jemaah sekalian, sesiapa yang Allah pilih di kalangan kita ni, dia mudah untuk sujud. Sujud dalam konteks yang wajib, kemudian yang sunat diperbanyakkan. Siangnya pun sama beribadat, malam pun beribadat, atau masuk siang pun dia banyak solat. Ini solat qabliyah, ba'diyah pun dia jaga, malam pun dia banyak solat. Bahasa mudah, banyak sujud dah dia. Kalau siapa yang banyak sujud di muka bumi Allah ini, maka Allah akan muliakannya di akhirat sana nanti. Jadi mudah-mudahan perbahasan kita dalam perbahasan ringkasan Syama'il Muhammadiyah ini menambahkan lagi kita mengenal Nabi SAW dan sudut diri Nabi, ibadah Nabi, terutama kita bincangkan bab ibadat. Bulan depan kita sambung lagi jemaah sekalian, banyak lagi nak dibincangkan bab ibadat ni. Dan seterusnya mudah-mudahan timbullah rasa cinta kita pada Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta pada Nabi SAW menandakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan salawat adnan. Baik, diserahkan kepada Fadil Ustaz. Sama-sama kita boleh tengok. Kalau tak ada liriknya, boleh search kat handphone, cari salawat adnani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani alhamdulillahi ladzi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani salla alayka Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani alhamdulillahi ladzi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib
أعيذ بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في أحياني أحمد في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني هذا الغلام طيبا أرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat selawat itu mengalir kepada kita dan semua keluarga, insya-Allah kita mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah surah. Subhanallah. Bismillah. Wal 'asr. Allazi tawasal al haqq.